Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Negeri Sembilan yang saya hormati, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan memulakan pengajian kitab At-Tarjamatu Al-Wadihah Lid-Durusil Falakiyah karangan Kiai Haji Maksum Ali radhiyallahu anhu, yang mana Al-Fakir saya yang menterjemahkan. Jadi nama buku ni dipanggil At-Tarjamah Al-Wadihah. Itu dari kamilah, kerana kitab asal dia Ad-Durus Al-Falakiyah. Jadi maksud dia terjemahan yang terang bagi kitab Durus Falakiyah. Dan kitab Durus Falakiyah ni ditulis dalam bahasa Arab secara lengkap, yang mana matan dia tidak ada gambar, tidak ada cara kira, hanya dia bagi tahu cara sahaja, cara nak mengira sahaja. Contoh dia tak bagi langsung. Maka alhamdulillah ketika saya di pondok dulu, jadi kami ngaji kitab tersebut dan cara dia kami imla. Jadi tok guru tu cakap, dia baca matan, lalu dia maknakan sekali, dia terjemah. Dia tak terjemah lah, dia terjemah tu bahasa Jawa, saya terjemah lah bahasa Melayu tu, bahasa Indonesia. Yang inilah kitab saya, ini macam manuskrip lah. Dan semua cara hitungan semua memang termaktub lah dalam buku saya ni, yang saya mengaji tahun 1999, tahun 2000. Lepas tu bila dah habis khatam tu, saya bila dah jadi ustaz, saya mengajar 2-3 tahun juga kitab ni di pondok yang sama. Dan setelah tu saya dah berhenti mengajar, murid saya pula yang mengajar, dan saya meninggalkan ilmu ni hampir 15 tahun kot. Sampailah balik dari Morocco tu, Dr. Yusri Mazlan minta ke saya untuk mengajar kitab ni di masjid ini. Dan saya kata terus terang, kalau waktu zaman saya di pondok Jawa lah, pengajian ilmu falak ni yang paling boring. Terus terang, paling boring. Maksud dia murid dalam kelas saya waktu tu ada 60 student kelas saya, yang betul-betul belajar bersungguh tu 5 orang sahaja. Saya dan kawan 5 orang, yang lain tu cirilah setengah tidur sebab dia orang tak suka matematik. Itu cerita dia. Tapi saya bukannya suka matematik, tapi saya suka falak tu, ilmu falak tu, sebab ilmu falak ni adalah ilmu yang langka. Waktu tu saya suka kerana ini yang saya tak boleh dapat melainkan di pondok tersebut, dan kalau saya tak dapat waktu tu, saya tak mungkin dapat ilmu ni lagi. Jadi alhamdulillah saya mengaji bersungguh dan saya juga mengajar kitab ni. Maka saya dimintalah untuk mengajar kat sini, semoga bermanfaat. Tapi kerana kitab ni hanya manuskrip, jadi saya cakap kat Dr. Yusri, izinkan saya untuk cetak betul-betul, cantikkan, cetakkan, dan nanti boleh dibaca. Dan saya tahu kalau yang tua-tua mengaji takkan nak buat cara saya baca imla tulis, alhamdulillah nak tulis kan, bahasa Arab pun tak tahu. Takkan saya nak tulis kat papan, semua tidurlah nanti. Akhirnya saya berpakat dengan kawan dari Akademi Jawi Malaysia, dan saya berterima kasih sangatlah. Dia ambil manuskrip saya ni, dia tolong komputerkan, sebab saya tak pandai Jawi komputer tu. Dia tolong komputerkan dan ikut ejaan Jawi Melayu lah, Melayu lama. Dan yang lukisan saya tu dia lukiskan kembali pakai komputer lah. Ini saya tak reti lah, dia yang reti. So dia ambil yang saya kira saya lukis tu, dijadikan dalam bentuk dalam bentuk cetakan. Dan alhamdulillah saya dengan dari Akademi Jawi tu baca berkali-kali lah untuk mentasheh. Dan saya niatkan saya mengajar dekat sini pun masih mentasheh. Kerana apa? Ilmu falak ni memang terkenal. Kita, kalau saya di Indonesia dulu, kalau nak ru'yah hilal kan, malam ni kan mencerap hilal dekat Teluk Kemang tu, saya patutnya ikut. Dan saya diajaklah oleh kawan-kawan Jabatan Mufti Negeri Sembilan, jom pergi mencerap anak bulan. Tapi saya kata saya ada kelas dekat masjid di sini, perdana lah ilmu falak juga.
So saya tak tahu mana satu yang nak dahulukan, pergi mencerap sekali seumur hidup atau pergi mengajar ni. Tapi kerana saya dah hutang lama dengan Dr. Yusri Mazlan, dah janji dah setahun lebih, saya kata tak boleh lah, biar saya mengajar malam ni. Tak dapat mencerap, besok-besok boleh mencerap, bulan-bulan depan boleh mencerap. Itu jadi atas dasar itu saya mengajar kat sini. Kita jalan ni kalau ada salah saya tasihkan terus. Dulu saya kat Indonesia, memang kita kalau tengok anak bulan, kita kena kira sendiri. Jadi saya kira sendiri, kawan saya kira sendiri, semua kira sendiri. Lepas tu kita padankan kiraan kita. Kriteria siapa? Biasanya kita akan pakai 5 metod lah biasanya untuk 5 metod ni yang kita pakai. Ada banyak, ada 20 lebih metod yang dipakai, tapi untuk mencerap anak bulan yang diiktimadkan dalam Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama di Jawa Timur ada 5: Badiatul Misal, Ephemeris, Nautical Almanac, Sulamun Nairan ni yang paling rendah lah, and then ada Rauful Manan, kitab Rauful Manan. Saya biasanya yang paling rendah pakai Sulamun Nairan lah, ataupun Ephemeris. Ephemeris ni yang dari Rusia lah cara itu. Nautical Almanac ni yang dari NASA. Itu baru boleh. Nanti kita bandingkan, kita tengok mana yang paling accurate. Tapi rata-rata dalam setahun yang dapat tengok anak bulan tu hanya 3 atau 4 bulan je lah. Yang lain tu tak dapat lihat. Ditakmilkan 30 lah, kecuali ada tempat lain yang nampak anak bulan. Tu biasanya. Okey, so kita mulakan insya-Allah kitab ini. Tuan-tuan boleh buka dari muka surat Romanize 11 pengenalan. Kalau Roman dia, hitungan Roman dia pengenalan. Dah habis ke? Habis. Dia bawa berapa? Tak cukup banyak. Sayang. Mungkin Tuan Haji boleh pinjamkan ke? Pinjam je, dia tak tulis, dia pinjam. Pinjam untuk baca, jangan conteng. Nanti ada dekat Shopee, boleh beli kat Shopee insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan. Sebelum pengenalan tu ada kata pengantar dari Imam Besar Masjid Negeri lah, Dr. Yusri Mazlan Al-Hafiz. Lepas tu ada catatan dari penyunting Ustaz Amir ni. Ustaz Amir ni alhamdulillah dia pernah belajar falak di Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi dia kenal sedikit lah sebanyak. Sebab tu dia sangat membantulah waktu waktu kita tasahih buku ni. So pengenalan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala rasulina alladzi urija bihi. Yang itu saya terjemahkan. Selawat dan salam kepada rasul kita yang mana telah diangkat dengannya ila sab'is samawat, ke langit yang 7, wa ala alihi at-tahirin, dan kepada keluarganya yang suci, wa ashabihil mukarramin, dan sahabat-sahabatnya yang dimuliakan. Amma ba'du, iaitu setelah basmalah, hamdalah, salawat dan salam. Lalu dia berkata, kitab yang berada di tangan para pembaca ini, saya usahakan saya mengajar ni tak ngantuk lah. Kita baca, kita pelan-pelan, kita niat 2 tahun 3 tahun khatam pun tak apa. Yang penting kita istiqamah insya-Allah. Jadi kitab yang berada di tangan para pembaca ini adalah terjemahan sederhana yang hamba, iaitu saya, sediakan sejak di pondok lagi, iaitu juz pertama bagi kitab berjudul Al-Durus Al-Falakiyah. Berarti kitab Durus Falakiyah ini berjilid-jilid, maksud berjuz-juz. Dia ada 3 juz total dia. Total dia ada 3 juz. Yang ini baru juz pertama. Juz pertama dengan diagram dan lain-lain je dah tebal ni. Juz kedua kalau saya buat diagram dia lagi tebal lah. Juz ketiga matan dia memang betul-betul tebal. Kitab tu tebal ni secara total dalam bahasa Arab semuanya. Juz 3 dia tebal, dan juz 3 dia ada pakai hitungan logaritma. Yang ni yang saya dulu dekat pondok memang ustaz saya tak sempat mengajar. Tapi bila saya dah masuk universiti, ada pelajaran falak, diajarkanlah logaritma tu, cara nak hitung, sebab Ephemeris pakai logaritma. Ini menunjukkan muallif kitab tersebut memang betul-betul pakar. Walaupun dia tak pernah pergi belajar dekat US ke, kat NASA ke, tak pernah belajar, tapi dia betul-betul pakar. Okey.
yang dikarang oleh Kiai Haji Maksum Ali. Nama muallif dia Kiai Haji Maksum Ali, meninggal tahun 1933 atau 1351 Hijriah bersamaan dengan 1933 Miladiah atau Masehi. Yang mana beliau ini adalah menantu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kita semua kenal Kiai Haji Hashim Asy'ari, meninggal tahun 1366 Hijriah atau 1947 Miladi atau Masehi, yang merupakan pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng. Tebu Ireng, tebu tu tebu, ireng tu hitam. Jadi kampung tu tebu dia hitam. Akhirnya dijadikan nama kampung, nama dia Tebu Ireng. Tebu Ireng atau Tebu Ireng. Sekarang pondok tersebut terkenal dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dia suatu pondok yang agak besar dan tua, dibina atau dibangunkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang mana beliau juga, dan dia tulis kat sini Jombang, Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang di Jawa Timur, Indonesia. Okey, Jawa Timur Indonesia. Kalau naik flight tu turun Surabaya. Surabaya turun Sidoarjo, masuk Mojokerto, masuk Jombang. Okey. Dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama Indonesia. Dan Kiai Haji Hashim Asy'ari ini adalah pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NGO Nahdlatul Ulama, yang mana hari ini pengikut dia ada 70 juta lebih. Ini yang berdaftar. Yang tak berdaftar lagi banyak. So lagi banyak dari kerajaan Malaysia ni lah. Rakyat Malaysia ni seluruhnya dia punya organisasi lagi besar. Itu. Dan bagusnya iaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari ini adalah murid kepada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani dan juga murid kepada Syekh Nawawi Al-Jawi, kawan baik kepada Syekhul Islam Malaya iaitu Syekh Abdullah Fahim. Kenapa dia bina Nahdlatul Ulama? Cerita dia kerana ada dua sebab. Pertama adalah kerana untuk menyaingi atau menggeser kelompok modernis atau dipanggil dengan kaum muda yang salafi itulah. Zaman tu dipanggil kaum muda, yang mana pada waktu itu ketika Raja Saud telah mengalahkan Syarif Hussein, maka ada desas-desus dia akan membina Khalifah Saud atau Khalifah Islam waktu itu. Maka dipanggillah Konferens Tertinggi Islam, CCC nama dia, yang mana tujuan dia untuk menuju kepada Khalifah. Akan tetapi ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan alasan ingin membawa pemikiran kaum tua di kalangan di sana, nak bawa pemikiran kaum tua agar supaya makam Nabi Muhammad tidak dihancurkan, supaya mazhab Syafi'i bebas diamalkan di Mekah dan Madinah, dan juga kitab Imam Ghazali, Imam Sanusi dibebaskan, tidak dilarang untuk diajarkan. Ternyata kaum muda di Indonesia tak peduli dengan dia. Itu cerita dia. Dari mula Jam'iyah Muhammadiyah, dari mula Khos Cokro Aminoto, Mas Mansur, Kiai Haji Mas Mansur dan Ahmad Surkarti, semua tak peduli dengan dia. Maksud dia tak membawa aspirasi dia. Alasan dia hanya kerana dia tidak ada wadah. Itu cerita dia. Maka akhirnya Kiai Haji Hashim Asy'ari kata kami ini majoriti Indonesia kan waktu itu, Hindia Belanda. Kaum muda ni minoriti. Ternyata betul, dia kumpulkan semua tok guru pondok di Jawa dan juga Sumatera dan juga beberapa pulau yang boleh. Maka mereka semua setuju dan sepakat untuk menghantar satu delegasi dipanggil Komite Hijaz atas nama Nahdlatul Ulama yang belum didaftarkan. Waktu itu Belanda ingat dia nak buat gerakan kemerdekaan, maka Belanda tak izinkan untuk mengadakan pertemuan. Bila tak izinkan, apa terjadi? Maka Kiai Haji Hashim Asy'ari buat helah, iaitu buat hall baca Yasin dan tahlil kepada guru beliau iaitu Syekhuna Khalil Madura di Surabaya. Itu cerita dia. Bila orang semua datang, oh ini baca Yasinan tahlilan, biarkan, kan? Ternyata masyarakat santri-santri semua beryasin dan tahlil di luar. Dekat dalam kiai-kiai buat mesyuarat.
siapkan surat untuk hantar Komite Hijaz nama dia, berangkat delegasi 7 orang atau 11 orang ke Hijaz dan nanti bertemu dengan Raja Abdul Aziz bin Saud dan minta permohonan tersebut. Semuanya ditolak kecuali satu, iaitu makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dirobohkan. Itu ceritanya. Yang lain semua dia tolak. Maka bila dia balik, maka inilah kesempatan menunjukkan berkat Rasulullah SAW itu. Maka sesuai dengan firasat yang telah disampaikan oleh Bahyai Khalil Bangkalan, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari pun membina Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 sebelum merdeka lah. Dan niat yang kedua, kerana ketika bersama Syekhul Islam Abdullah Fahim waktu di Mekah sebelum diorang balik ke Malaya atau ke Indonesia, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani mengajak kedua-duanya dan juga santri pelajar-pelajar dari Uzbekistan, dari Tunis, dari Morocco. Ini ada cerita dia. Bersama-sama di Kaabah, bersumpah di depan Kaabah untuk pulang ke negeri masing-masing dan menggerakkan gerakan kemerdekaan daripada kolonial Kristian, kolonial bukan Islam lah waktu itu. Ini yang nanti balik Syekh Abdullah Fahim menjalankan gerakan kemerdekaan, Hashim Asy'ari juga balik untuk menjalankan gerakan kemerdekaan yang nantinya ketika Nahdlatul Ulama dah kuat, setelah tahun 1945 Jepun keluar daripada Indonesia, Indonesia proklamasi menjadi merdeka. Maka apa terjadi? Belanda nak datang, Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan kiai-kiai semua membuat resolusi jihad untuk menolak kedatangan Belanda ke Hindia ke Indonesia. Itu sejarah dia. So itu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi ada silsilah ilmu dengan kita lah. Dengan kita di Malaya ni ada silsilah ilmu dia. Kitab ini boleh dikatakan sebagai salah satu kitab pemula. Ini baru pemula tuan-tuan. Bukan nihai tapi ibtidai. Pemula bagi pelajar yang ingin mempelajari ilmu falak yang berkaitan dengan hukum-hukum matahari. Kerana apa? Ilmu falak ini ada dua. Ada satu syamsiah, ada satu qamariyah. Ada satu matahari, ada satu bulan. Kalau matahari, dia mudah. Kitab ni lah. Kenapa dia mudah? Kerana matahari itu pasti. Peredaran dia pasti. Walaupun dia berubah-ubah. Kita tahu contoh dia lah. Waktu maghrib, waktu asar, dia ikut jam kan? Pasti. Tapi kalau bulan dia tak boleh nak pasti. Kriteria penghitungan bulan berubah. Boleh berubah Ustaz? Betul. Anak bulan, dia ada imkan ru'yah. Imkan apa? Mungkin nampak anak bulan. Dia ada isbatul hilal. Dah tengok nampak isbat hilal, kita panggil. Kalau kita nak tahu isbat dengan hisab boleh ke tak boleh? Kalau menurut ahli fiqh, dia hanya boleh kata kalau ahli hisab ijma', maka kita kata boleh. Ini secara fikih dia. Tapi kenyataan dia dari zaman dahulu sampai hari ini, ahli falak tak pernah ijma' tuan-tuan. Sebab saya ahli falak, saya kata terus terang, tak pernah ijma'. Kenapa tak pernah ijma'? Saya bagi contoh. Saya belajar 5 kitab lah dalam bab tengok anak bulan ni. Okey, pertama kitab Rauful Manan dengan Sulamun Nairain. Kita panggil hisab dia takribi. Takribi tu kira-kira. Kenapa? Zaman dahulu cerita dia Kiai Haji Ali Kudus tu yang karang kitab Rauful Manan ni, dia ni ahli falak hebat. Dia karang kitab tu, lepas tu dia kira, dia tulis besok Aidul Fitri, dia pergi tampal dekat Kaabah. Akhirnya Syarif Hussein waktu itu nampak, orang dia nampak, dan ada orang buat ona, dia panggil. Ona lah, tiba-tiba kerajaan tak umum nak raya, dia pergi kata raya. Ini. So akhirnya Syarif Hussein cari siapa yang buat ona ni, nak dihukum pancung. Maka dia angkat tangan, saya yang bertanggungjawab. Dia kata apa? Kalaulah nanti petang tak nampak anak bulan, sila pancung saya. Itu cerita dia. Akhirnya nampak anak bulan.
maka dia diselamatkan. Kita boleh kata pastilah tu ustaz, hebatlah hitung dengan dia, accurate. Tapi tuan-tuan nak tahu kenapa kami kata takribi? Sebab ternyata hitungan dia, apapun hasil akan ditambah atau dikurangi 6 jam. Kerana apa? Terbenam dan terbitnya matahari dia anggarkan 6 jam. Pukul 6. Sekarang saya nak tanya, betul ke terbit dan terbenamnya matahari pukul 6? Tak betul kan? Ada 6.15, ada yang kurang Malaysia 7 ustaz. Jangan tengoklah, jam ni dah ikut Kuala Lumpur. So kalau orang kat Kelantan tu tetap ikut taukid Kuala Lumpur. Sebab tu nanti Kelantan tambah 7 jam. Betul tak? Tambah berapa jam. Itu contoh dia. Tapi kalau kita hitung yang precise pun tidak tepat pukul 6. Atas dasar itulah kita panggil takribi, sebab dia tak accurate lagi. Dan ternyata hari ini dengan teknologi yang hebat, ternyata Kiai Ali Kudus yang boleh selamat kena pancung itu, hitungan dia sebenarnya masih ada naqis, masih ada kekurangan. Kerana apa? Dia tak hitung bila terbenam dan terbitnya matahari. Dia iktifak dengan pukul 6, which is not accurate lah. Tapi takribi, bukan kita tolak, kita kena pakai juga. Sebab apa? Sebab kalau orang nak belajar terus artikel Al-Manak, dia tak belajar Fathur Ra'ifil Manan, tak belajar Sulamun Nairain, dia tak faham konsep ru'yah tu. So dia kena belajar dari bawah lah. Itu untuk anak bulan. Tapi kalau matahari dia pasti. Maksud dia kalau kita hitung dia hampir pasti. Perbezaan dia mungkin tak sampai, hanya cahaya tu sampai ke tak sampai je. Itu je. Kita panggil dia punya cahaya tu, dia punya ray tu. Itu sahaja. Kerana mendung dan lain-lain. Tapi perputaran dia pasti. Contoh dia apa? Kalender 1 Januari, 31 Januari. Januari mesti 31 kan? Tak mungkin 29? Tak mungkin. Yang boleh berbeza hanya 1 bulan je, dipanggil Februari. Ada Kabisat, ada Basitah. Betul? Kabisat dengan Basitah ni. Kerana apa? Matahari itu pasti, peredaran dia mesti pasti, dan perbedaannya hanya setiap 4 tahun sekali terjadi pengurangan. Jadi ini permulaan. Kitab ini adalah panduan kepada cara menggunakan rubuk mujayyab. Kerana matahari, maka kita akan guna rubuk mujayyab. Ini rubuk mujayyab. Ini rubuk mujayyab. Ustaz, saya kena belilah rubuk mujayyab. Ya, cuma saya tak tahu kat Malaysia ni mana nak beli. InsyaAllah Akademi Jawi Malaysia akan menyediakan dalam 1 atau 2 pertemuan lagi. Kerana permulaan ni belum pakai lagi. Dia baru pengenalan. Nanti bila dah masuk, tuan-tuan kenalah beli. Kita praktiskan sama-sama. Zaman dahulu, semua umat Islam ada benda ni. Macam jam lah. Dulu kita tak ada jam kan? Tak ada jam. So inilah jam dema. Dema tak ada kompas, tak wujud lagi. Inilah kompas dema. Ini cerita dia dulu. Diorang pakai ini sebagai kompas, diorang pakai ini sebagai jam. So apakah alat ini? Alat ini adalah alat untuk menghitung kiblat, menghitung tingginya barang, tingginya gunung, tingginya Kaabah, rendah kedalaman telaga, waktu solat, semua pakai ni. Sebab itu diorang bawa pergi mana-mana. Nak tahu waktu solat, diorang pun kira, ni waktu zuhur, ni waktu asar, ni waktu maghrib. Ni pakai ni. Dan dia boleh tengok matahari pakai ni. Ni ada cara dia. Nanti kita akan belajar guna ni. Dan hari ini kenapa perlu belajar ustaz? Saya dah ada handphone. Ya, siapalah tahu tiba-tiba Malaysia dah tak ada elektrik, handphone tak boleh jalan, tuan-tuan nak solat macam mana? Itu mustahil ustaz, saya dah meninggal, mungkin baru terjadi zaman Dajjal tu nanti. Contoh dia. Tapi ingat, ini kan ilmu. Kita nak tak ilmu? Sebab tu saya mengaji. Dan kalau nak tahu, ilmu ini dah wujud sejak Greek Yunani lagi. Jadi Al-Biruni, Al-Farabi, Ibnu Sina, mereka ambil ilmu ni daripada Greek, mereka terjemahkan dalam bahasa Arab dan menjadi budaya Islam, ilmu Islam. Boleh baca dalam Profesor Dr. Osman Bakar, dia ada tulis tentang Imam Farabi tu kan. Boleh baca. Ada satu ustazah nama dia Zakiyah Sarimin kalau tak salah.
Dia dulu belajar di ISTAD, dia ada buat kajian tentang Al-Biruni. Saya ada tahqiq manuskrip yang mana saya tak tahu pengarang dia juga ada alat dipanggil dengan astrolab. Astrolab. Cara nak pakai astrolab, nak buat astrolab tu. So ini sama dalam Islam kita pakai. Okey. Lepas tu apa? Iaitu sebuah alat yang digunakan oleh umat Islam sejak dahulu. Sejak dahulu. Okey, untuk mengetahui waktu solat, arah kiblat, ketinggian benda dan kedalaman benda seperti telaga. Para pelajar pondok-pondok tradisional Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya sebut pondok-pondok tradisional Ahli Sunnah wal Jamaah? Sebab sekarang orang nak tashwish. Orang nak tashwish ni apa? Nak mengkelabui atau nak memesongkan nama pondok. Bila dengar pondok, orang berminat. Dalam bab Islam kita nak kembali kepada pondok, maka anak-anak dihantarkan ke pondok. Lalu orang yang bukan ahli sunnah pun bina pondok. Akhirnya itu nama pondok, inilah pondok. Padahal tak pondok pun. Pondok ni dia ada ciri-ciri dia tuan-tuan. Sebab tu kami dari asatiza, tuan-tuan guru pondok di Malaysia ni banyak kali dah bermesyuarat, nama pondok ni jangan sampai dicuri oleh orang yang bukan dari pondok. Sebab apa? Kalau dicuri, habislah identiti warisan ilmu yang terus menerus sanadnya dari Tok Guru Ahli Sunnah kaum tua dulu sampai hari ini akan diputuskan oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab. Ini yang kita tak nak. Sebab itulah kami kena definisikan pondok tradisional Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, memiliki amalan wirid rohani suhbah dengan dengan tuan guru. Itu kena ada. Dia jangan dengar pondok je ini Ahli Sunnah wal Jamaah, jangan tertipu. Okey, jadi apa dia kata di sini? Pondok-pondok tradisional Ahli Sunnah wal Jamaah terutama di Kepulauan Jawi. Saya tak panggil Kepulauan Melayu, nanti orang Jawa marah. Dia kata kami bukan Melayu, betul. Kalau saya sebut di alam Melayu, orang luar tak faham. Alam Melayu ni apa? Alam Melayu, alam jin, alam Melayu, alam barzakh, macam-macam. So saya guna di Kepulauan Jawi. Kerana apa? Kerana ulama Nusantara dulu memanggil daerah ini sebagai Jawi. Sumatera, Syekh Ibnu Battutah ketika ziarah Aceh, dia kata zurtu Jawa. Saya kata, Aceh ni bukan Jawa ni. Jakarta sana tu Jawa lah. Aceh tu Aceh. Rupanya zaman dahulu kita ni semua kan dijajah oleh dia panggil Majapahit, betul? Sebab itulah menisbahkan kita daerah sini semua sampai Fatani pun dipanggil dengan Jawi. Syekh Abdul Rauf Sengkil sendiri ketika berada di Mekah, dia memanggilkan diri dia sebagai Abdul Rauf Al-Jawi. Syekh Yusuf Makassar ketika menziarahi Habib Abdullah Al-Haddad di Tarim, Yaman, dia menisbahkan kepada Yusuf Al-Jawi. Sebab tu kita tak ada masalah, kita pakai Al-Jawi. Di Kepulauan Jawi sentiasa menjadikan pelajaran falak sebagai salah satu asas ilmu Islam. Kerana apa? Kerana ini asas. Tuan-tuan nak solat tak tahu waktu solat macam mana? Ini tentang dia. Ia boleh menjadi salah satu wasilah kepada mereka untuk memahirkan diri dalam ilmu matematik. Saya terus terang tuan-tuan dan puan-puan, saya di pondok tak ada pelajaran matematik, tak wujud. Tak wujud pelajaran matematik. Akan tetapi bila belajar kitab falak, keluarlah singkostan, logaritma, kuadrat tu semua keluarlah. Itu semua keluar. Dan saya pun tak tahu macam mana saya yang matematik saya sepatutnya teruk tiba-tiba boleh jadi reti. Jadi wasilah daripada ilmu falak. Bila dah belajar ilmu falak, dah reti kira-kira, masuk dalam kelas 3 sanawi, kita belajar Alfiyah Ibnu Malik, ada pelajaran Iddatul Farid, ilmu mawaris. Betul, ada aslul masalah dan lain-lain kan. Kena pakai matematik juga tuan-tuan. Waktu itu keluarlah ilmu matematik yang belajar dekat ilmu falak tu pun datanglah tambah kira bahagi tu keluarlah semua. Itu akhirnya budak pondok pun pandai matematik. Itu cerita dia.
Hukum mempelajari ilmu falak di dalam Islam adalah fardu kifayah. Jadi kita kena tahu apa hukum belajar ilmu falak. Hukum dia fardu kifayah. Sebab tu tuan-tuan yang ada kat sini yang tak pernah ngaji ilmu falak, oh saya berdosa Ustaz. Tak. Kerana apa? Jabatan Mufti Negeri Sembilan bangunan sebelah tu dah ada ahli falak dah. Alhamdulillah. Jadi tak berdosa lah. Tapi fardu kifayah. Walaupun masih ada beberapa ilmuwan Islam di Malaysia khususnya yang pakar ilmu falak, yang boleh kita anggarkan mungkin 100, mungkin 200, mungkin 300 lah di seluruh Malaysia ni. Walaupun ada pakar ilmu falak, akan tetapi kalau tidak diusahakan untuk mencetak lebih ramai penuntut ilmu yang mempelajari ilmu falak, dikhawatirkan umat Islam di Malaysia mengalami musibah dengan kehabisan ulama falak. Atas dasar inilah tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tasjid, mendorong pelajar agama kita untuk belajar ilmu falak. Bayangkan kita hari ini dah tinggal sikit. Ni betul ni fakta. Kalau nak hitung ahli falak sudah sangat sedikit. Sangat sedikit di Malaysia ni. Kalau dekat Indonesia, saya alhamdulillah lah, pondok masih beratus atau beribu pondok. Pondok ni beribu. Setiap pondok tu memang ada pelajaran falak. Wajib. Pondok saya tu wajib. Pondok saya ni tak adalah besar mana. Pondok yang besar-besar tu lagi lah. Jadi kalau satu pondok tu bolehlah 100-200 pelajar yang memang pakar falak. Contoh dia, pondok saya ni ada 4 orang je yang pakar. Pondok saya ni ada 4 orang sahaja yang boleh mengajar kitab falak. Hari ni saya tak tahulah, waktu zaman saya keluar tu saya ada murid saya tu, dari berapa banyak, 3 orang je yang saya luluskan dia boleh falak. Yang lain saya kata tak boleh sebab tidur. Itu cerita dia. So ini menunjukkan ilmu falak ni ilmu langka. Hari inilah dah jadi langka. Di Malaysia pula dah jadi jarang. Tak semua pondok mampu mengajar ilmu falak. Saya tahu di Pasir Tumbuh masih mengajar, di Universiti Uniza masih mengajar. Saya pagi tadi ada workshop di UIA, duduk dengan pensyarah, saya kata I need to go, I have class dekat Negeri Sembilan. So kelas apa ni? Saya kata ni kelas falak lah. Ni saya tunjuk rubuk mujayab. Oh, boleh falak kan? Of course lah boleh. Oh, kenapa tak ajar kat UIA? Saya kata, ajar kat UIA budak-budak lari lah, saya kata. Ini contoh dia. Kat UIA tak ada pelajaran falak, tapi nama dia Islamic International Islamic University of Malaysia. Sepatutnya ada, tapi tak ada. Sebab tu kita kena wujudkan. Ini yang kita kena train. So inilah hasrat dari Dr. Yusri Mazlan agar ilmu falak diajarkan di masjid. Walaupun yang tua-tua mungkin rasa dah tak dapat dah, tapi tak apa, tabarruk. Minimum boleh tahu kaedah tu biar tak kena kelentong. Itu je lah dia kata. Minimum. Jadi saya dah pernah ngaji dengan Ustaz Aiman. Ni bukan falak, ni bukan ahli falak ni. Ni cakap je macam ahli falak, tapi dia bukan ahli falak. Sebab ini bukan yang saya belajar. Minimum sekadar tu. Minimum. Tapi harapan saya yang muda-muda terutamanya memang boleh kira. Kalau tua-tua pun boleh kira, muda kenalah lagi pandai kira. Ini. Okey. Lalu dia kata apa kat sini? Saya kata untuk mencetak lebih ramai, dikhawatirkan, ulama falak. Oleh itu kita wajib berusaha untuk sentiasa mendidik anak-anak kita. Oleh sebab itu kita kena sentiasa berusaha untuk didik. Jadi ilmu ni jangan terputus. Kita terus mengajar. Walaupun murid saya 1 orang pun saya terpaksa mengajar. Jadi walaupun bayangkanlah maghrib ni yang datang ni semua tidur kecuali 1 murid, saya tetap akan mengajar. Sebab harapan dia 1 ini akan menggugurkan kewajipan yang lain suatu saat nanti. Kan fardu kifayah kan? Ini. Lalu dia kata apa di sini? Iaitu mendidik anak-anak kita dan pelajar-pelajar kita dengan berbagai ilmu-ilmu Islam ini agar tidak sirna dari bumi bertuah ini. Jangan sampai Malaysia nanti dah tak ada pakar falak, kita import tukang falak atau ahli falak dari Indonesia. Kita import falak daripada Patani. Mana ulama Melayunya dah tak ada, kena import. Ini kita tak nak. So kita nak lahirkan, kita Malaysia yang lahirkan sendiri. Itu yang kita nak. Semoga dengan terjemahan juz yang kecil tapi bermanfaat ini
mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu penulis termasuk yang bermanfaat di dunia dan akhirah. Jadi harapan saya ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Akademi Jawi Malaysia kerana sudi menerbitkan terjemahan yang sangat sederhana ini. Dia sudi. Tak semua orang nak cetak. Sebab apa? Kalau kitab ni dicetak yang laku mungkin 200-300 buah je. Kalau cetak novel, kan? Novel boleh sampai 40,000, 50,000. Penulis je jadi kaya raya, penerbit pun mewah. Ini cerita dia. Tapi kalau kitab-kitab macam ni siapa nak cetak? Kan? Nak cetak yang baca 100-200. Tapi Alhamdulillah Akademi Jawi berhasrat dan nak sungguh-sungguh cetak, menerbitkan. Bukan sungguh-sungguh je, dia memang tolong saya. Type Jawi ni saya memang tak kerti nak type Jawi. Saya pandai type Arab je. So dia bersungguh-sungguh pindahkan dalam bentuk Jawi. Alhamdulillah. Ini kepada pihak Akademi Jawi Malaysia kerana sudi menerbitkan terjemahan yang sangat sederhana ini. Juga kepada guru saya iaitu Dr. Yusri Mazlan Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Negeri 9 atas semangat yang beliau berikan kepada saya untuk mengajar ilmu falak. Dia yang bagi semangat. Saya sebenarnya dah malas nak mengajar dah. Aku mengajar budak-budak bukannya faham pun, betul. Tapi tak apalah, dia suruh, alhamdulillah naik balik semangat. Okeylah, nak. Dan saya duduk dengan lepak-lepak dengan ahli falak Jabatan Mufti Negeri 9, keluar isu-isu falak. Ini bila saya dengar isu falak tu saya sukalah. Kita bahas, kita berbincang, ajak jom pergi mencerap dan lain-lain. Jadi keinginan hobi tu ada. Sebab saya memang hobi lah bab falak ni. Bukannya pakar betul-betul macam seorang ahli fizik, tak. Tapi saya hobi. Hobi untuk kira, hobi untuk tahu, hobi untuk tengok mencerap anak bulan dan baca kitab syariat. Banyak orang ahli falak, astronomers kan, kita panggil astronomers ni, kadang-kadang mereka tidak memiliki ilmu fiqah yang kuat. Atau tak adalah ilmu fiqah. Kalau baca pun baca terjemahan uraian ulama'. So apa yang terjadi? Dia salah faham, mengeluarkan hukum ketetapan yang tidak sesuai syariat. Ini yang bahaya. Orang yang bukan ahli syariat lepas tu mengeluarkan hukum. Jadi kita susah nak cari orang yang menggabungkan dua-dua ilmu. Syariat, pandai bahasa Arab, faham fikih mazhab Syafi'i, kaul-kaul khilaf dalam bab falak ni, dalam bab ru'yatul hilal ni, masalah waktu solat, masalah fajar sodik, fajar kazib. At the same time dia ada ilmu falak, dia tahu macam mana nak kira. Ibarat subuh ni, kalau zaman saya belajar dululah, kami ni kena baring ke atas atap tu. Pondok saya ni dia ada bertingkat-tingkat masjid dia. So kat masjid paling atas tu datalah macam ni. So memang kita kalau waktu nak tengok fajar sodik, fajar kazib ni, kita bawa blanket, bawa tilam, letak. Ustaz akan bangunkan, solat tahajud dulu, kita naik atas, kita baring. Ni fajar sodik, ini fajar kazib. Fajar kazib dululah, baru fajar sodik. Kadang-kadang memang tak nampak langsung, kadang-kadang nampak 3-4 hari baru boleh nampak. Seumur hidup saya sekali je nampak dengan bantuan guru saya. Lepas tu saya dah tak faham dah. Bukan tak faham tapi tak berhasil untuk betul-betul faham apa itu fajar sodik, apa itu fajar kazib. Tak mudah. Ternyata saya dengar je lah, tak tahu fakta dia. Dari Jabatan Mufti Negeri 9 kata, sekarang dah ada alat kamera yang boleh tangkap. Itu hebat lah. Kami dulu tengok pakai mata je lah ni. Kalau kedip dah tak nampak dah. Ini contoh dia. Okey. Lalu apa? Dia kata kat sini, sebentar. Okey. Kepada yang tidak dilupakan. Tidak dilupakan kepada guru falak saya, guru saya lah, iaitu Ustaz Nuri Arif. Itu nama dia, masih hidup. Ustaz Nuri Arif sekarang tinggal dekat Pari, Kediri, yang telah mengajar saya ilmu falak ketika berada di Madrasah Nizamiyah Pondok Pesantren Radatul Ulum, Kencong, Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Juga kepada semua guru-guru saya yang telah mendidik hamba, iaitu saya yang daif ini. Semoga Allah membalas jasa mereka dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Lepas itu habisnya ini tanggal 13 Februari itulah 2020.
Lepas tu kita masuk kepada tarjamah mu'alif. Sebab apa? Kita kena kenal siapa pengarang dia untuk mendapat authority. Dia betul-betul pakar. Kenapa dia pakar? Ini terjemahan dia. Kiai Haji Maksum Ali radhiyallahu anhu. Bolehkah kita meletakkan radhiyallahu anhu kepada Kiai Haji Maksum Ali? Boleh. Ada orang salah faham, menyesatkan seseorang kerana meletakkan radhiyallahu anhu selain para sahabat. Itu tak betul. Imam Nawawi mengizinkan mendoakan para ulama dan para solihin dengan radhiyallahu anhu. Ini boleh buka dalam kitab tu dah sebut. Saya nukil berkali-kali. So kalau kita apabila melakukan kajian, jangan sampai kita tersalah hujah. Kita gunakan perkara yang khilaf untuk menyesatkan orang, lalu nanti suatu saat akan balik kena kepada kita. Sebab itu kita dalam manhaj kena istiqamah. Mana yang usul, mana yang furu', mana yang khilaf, mana yang muttafaq. Dalam bab radhiyallahu anhu tak ada masalah pada selain sahabat. Ini kena faham. Ini saya jelaskan betul-betul. Jangan tertipu dengan orang yang datang sebelum kita, yang cetek ilmunya, keluarkan hukum, kita pun ikut. Mentah-mentah ada profesor, doktor, kita ikut. Dia kata ini bid'ah dan sesat, kita ikut. Padahal tak betul. Ini kena betul kan? So kita letak radhiyallahu anhu tak salah. Imam Nawawi mengharuskannya. Kiai Haji Maksum Ali merupakan menantu kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari, iaitu sang pendiri Nahdlatul Ulama Indonesia. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Maksum bin Ali bin Abdul Muhyi Al-Maskumambani. Nama susah betul Ustaz. Ialah yang lahir pada tahun 1305 Hijriah atau 1887 Miladi. Iaitu zaman Syekh Wan Ahmad Fatani lah. Wan Ahmad Fatani dah jadi ulama dah ni. Dia ni baru lahir lah. Itu cerita dia. Okey. Gelaran Maskumambani adalah diisbatkan. Diisbatkan kepada tanah kelahirannya, iaitu desa atau kampung Maskumambang. Kalau ada satu ulama nama dia Syekh Maskumambang tu, yang mengarang kitab An-Nusus Al-Wahabiyah. Dia Rad Wahabi, ada kitab dalam bahasa Arab An-Nusus Al-Wahabiyah. Ini samalah satu keluarga ni. Satu keluarga. Okey. Yang terletak di kecamatan. Ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia lah, kecamatan. Kalau pergi Indonesia nanti nampak kecamatan, KEC, kecamatan lah. Maksud dia daerah kecil tu lah. Daerah dia tu. Kecamatan Kewadenan Sedayu. Dulu ada nama daerah dia, Kecamatan Kewadenan tu nama distrik, nama dia Sedayu. Kabupaten Gresik. Saya nak tulis daerah negeri tak boleh, tak betul. Okey. Daerah Gresik. Jawa Timur. Jawa Timur ni Jawa Timur lah. Beliau adalah putera dari pasangan Kiai Ali, Nyai Muhsinah dan Nyai Muhsinah. Maksud dia ni anak kepada Kiai Ali dan juga ibu Nyai. Jadi Kiai dia laki, perempuan dia ibu Nyai. Nyai lah dia panggil. Muhsinah nama dia. Memiliki beberapa saudara, iaitu Kiai Muhammad Mahbub. Dia ada beberapa adik-beradik. Satu Muhammad Mahbub, Kiai Adlan dan Mus'idah dan Rahimah. Kiai Maksum Ali dibesarkan dan dididik oleh bapanya, iaitu Kiai Ali, di pondok pesantren Maskumambang. Tapi sayang pondok ni dah jadi pondok Wahabi lah. Itu saya bagi tahu awal-awal. Okey, yang sangat kuat dengan corak pendidikan tradisional, dipanggil dengan salaf. Di Indonesia hari ini, kalau tradisional dipanggil madrasah salafiyah. Bukan salafi Wahabi tak. Madrasah tradisional salafiyah. Salaf ni salafuna lah yang telah lalu. Khalaf berarti yang akan datang. Tapi moden dia tak panggil dengan khalaf, dia panggil muasirah atau al-asriyah atau al-hadis. Itu. Okey. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran di pesantren Tebuireng di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Hashim Ash'ari. Okey, Kiai Hashim Ash'ari
kecerdasan Kiai Maksum Ali ketika di pesantren mendorong Hadratus Syekh menikahkannya dengan putranya yang bernama putri maksud dia anak perempuan dia yang bernama Khairiyah Hashim. Pernikahan ini melahirkan 9 orang anak. Ada 9 orang anak, namun 7 daripadanya meninggal dunia ketika kecil. Pada awal pernikahannya mereka tinggal di pondok pesantren Tebu Ireng serta membantu Hadratus Syekh yang menjadi pengasuh di situ. Pada tahun 1913 miladi, Kiai Maksum Ali mula mendirikan pesantren Seblak. Nama dia pesantren Seblak yang terletak berdekatan dengan pesantren Tebu Ireng Jombang. Sikit lagi, meskipun telah mendirikan pondok pesantren di Seblak, beliau tetap istiqomah mengajar di pondok pesantren Tebu Ireng. Kemudian kemampuan dan kecerdasannya telah menghasilkan kira-kira yang sehingga hari ini menjadi rujukan seperti Amsilah Tasrifiyah. Kita berhenti di sini dulu, insya-Allah kita sambung pada 2 minggu lagi. Tak apa, sebab panjang nak syarahkan kitab-kitab ni. Nanti baru kita sambung insya-Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.